Perkhidmatan Kesihatan Negara mengalami pembaharuan melalui penggunaan teknologi yang memberikan nilai tambah kepada perkhidmatan doktor-doktor yang berkhidmatan kesihatan yang dapat diakses oleh semua melalui manfaat ICT. Bangunan kekal kem latihan program Khidmat Bakti Negara merupakan satu lagi mercu tanda yang akan memajukan daerah Temburong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam rancangan mingguan Berita Daerah-Daerah. Baiklah Oda, seperti biasa Berita Daerah minggu ini memuatkan laporan dari daerah Belaid, Tutong dan Temburong. Antaranya Kementerian Kesihatan tidak kendur-kendur dan sentiasa peka menangani isu-isu semasa yang melibatkan orang ramai dan pihak berkepentingan dengan memahami serta menampung keperluan pelanggan Kementerian Kesihatan secara berterusan. Ikuti laporannya bersama segmen Berita Daerah Belaid minggu ini. Kementerian Kesihatan sentiasa bekerja keras dan giat dalam menilai semula pencapaian dan isu-isu yang menjadi perhatian orang ramai ke arah meningkatkan tahap kesihatan di negara ini. Kesemua langkah usaha tersebut merupakan satu peluang untuk menuju ke arah perubahan dari cara lama demi menghadapi cabaran-cabaran yang bersifat dinamik lagi kompleks. Berucap pada sesi muzakarah bersama pihak-pihak berkepentingan bagi daerah Belaid, Menteri Kesihatan menegaskan mengenai perlunya perubahan minda dan tidak lagi bersikap business as usual. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi menjelaskan Kementerian Kesihatan juga tidak kendur-kendur dan sentiasa peka mengenai isu-isu semasa yang melibatkan orang ramai dan pihak berkepentingan dengan memahami serta menampung keperluan pelanggan Kementerian Kesihatan secara berterusan. Antara yang hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Awang Haji Haris bin Osman, Pegawai Daerah Belaid. Semua hospital daerah di negara ini akan menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang kepakaran tertentu dan akan beroperasi dengan cara lebih bersepadu serta saling melengkapi antara satu sama lain. Sementara itu, seorang anggota polis wanita berbangsa dusun membuka lembaran baru dengan memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Kita ikuti laporan beritanya dari daerah Tutong bersama Mesra Muhammad. Besar di mana semua hospital daerah Semua hospital daerah di negara ini akan menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang kepakaran tertentu dan akan beroperasi dengan cara lebih bersepadu serta saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap pesakit akan menerima tahap penjagaan kesihatan yang sama walaupun cara penyampaiannya berbeza. Penjelasan tersebut disentuh oleh Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Menteri Kesihatan, semasa berucap pada sesi muzakarah bersama ahli-ahli berkepentingan bagi daerah Tutong. Yang Berhormat juga menggariskan peranan Hospital Pengilan Muda Mahkota Pengilan Muda Haji Al-Muhtari Billah sebagai pusat sehenti untuk meningkatkan pembangunan penjagaan kesihatan serta menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik di negara ini. Sesi muzakarah bertempat di rumah kediaman Pegawai Daerah Tutong. Antara yang hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap, Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Pegawai-pegawai kanan kementerian tersebut dan Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Majlis Doa Kesyukuran sempena pembinaan bangunan Mahkamah-Mahkamah Daerah Tutong telah diadakan pada 24 November yang lalu. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia
Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, dan Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Awang Haji Kifrawi bin Datuk Paduka Haji Kifli, Ketua Hakim Negara. Seorang anggota polis wanita berbangsa dusun membuka lembaran baru dengan memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis pengislaman diadakan di Kampung Pengkalan Tangsi, Lamunin, Tutong. Dayang Rosi Martinah binti Kugi berusia 26 tahun yang kini dikenali sebagai Rosi Martinah binti Abdullah Kugi telah melafazkan 2 kalimah syahadah dan ikrar pengakuan pengislaman di hadapan pegawai unit pengislaman bahagian dakwah daerah Tutong. Hadir Penguasa Kanan Polis Pengiran Zaidi bin Pengiran Haji Matali, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Kawalan dan Lalu Lintas yang juga pengerusi Badan Agama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei. Lapan orang anak saudara baru dari 2 keluarga di Kampung Kiudang Tutong menerima sumbangan daripada Badan Kebajikan Saudara-Saudara Baru Kampung, Baskim. Sumbangan kewangan disampaikan oleh Awang Haji Omar Ali bin Isong, penasihat Baskim. Para penerima terdiri dari 6 orang anak yatim yang hilang tempat bergantung apabila bapa mereka meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya tahun lalu. Sementara 2 lagi anak yatim kehilangan penjaga dalam kejadian lemas. Tiga orang penuntut dan 12 orang guru dari Sekolah Menengah Berakas Kluster 3 mengadakan lawatan sambil belajar ke Taman Ekoponis Kampung Bang Nukat, Lamunin. Lawatan terdiri daripada penuntut-penuntut tahun 9 yang mengambil mata pelajaran geografi, ekopelancongan dan A-Team. Rombongan diberi penerangan mengenai jenis-jenis herba dan fungsinya serta diberi tunjuk ajar cara memasak menggunakan buluh. Antara usaha untuk mengekalkan dan memperkasakan pantun Melayu Brunei yang diwarisi secara turun-temurun, Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif bagi mengungkayahkan penyelidikan mengenainya di negara ini. Bahan tersebut antara yang dimuatkan dalam laporan Berita Daerah Temburong. Kita ikuti laporannya bersama Mesra Muhammad. Penggunaan teknologi telehealth bagi pesakit-pesakit dalam khidmatan kesihatan merupakan transformasi penyampaian yang semakin giat digunakan oleh sektor kesihatan. Menurut Menteri Kesihatan, kaedah teknologi itu digunakan bagi memberikan nilai tambah kepada perkhidmatan doktor-doktor di negara ini dalam usaha penyatuan ataupun convergence bagi perkhidmatan kesihatan sebagai penyampaian perkhidmatan kesihatan yang dapat diakses oleh semua melalui manfaat ICT. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi menghuraikan perkara tersebut semasa sesi muzakarah bersama pihak berkepentingan di daerah Temburong. Semasa sesi muzakarah, Menteri Kesihatan juga mengingatkan penduduk di daerah Temburong agar menjaga kebersihan pada kawasan kediaman masing-masing dan persekitaran untuk menghindari pembiakan nyamuk pembawa penyakit sebagai penjagaan dan memelihara kesihatan untuk semua. Bangunan kekal kem latihan program khidmat bakti negara PKBN yang terletak di Mukim Batu Apoi, Temburong merupakan satu lagi mercu tanda yang akan memajukan daerah Temburong sekaligus menjadi sebuah lagi tempat bagi menarik kunjungan para pelawat dari dalam dan luar negara. Majlis penyerahan bangunan PKBN disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Ahmad bin Kadi, Pengerusi LSL Sendirian Merhad, kepada Puan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Pemangku Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya, yang kemudian menyerahkan kepada Kolonel Besar Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail, Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara.
Juga hadir Datuk Peruka Dr. Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok, Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Setiausaha Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara usaha untuk mengekalkan dan memperkasakan pantun Melayu Brunei yang diwarisi secara turun-temurun, Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif bagi menggaihkan penyelidikan mengenainya di negara ini. Penyelidikan melibatkan menjejaki pantun Melayu Brunei di seluruh negara yang dilaksanakan dalam 4 fasa yang bermula di daerah Temburong. Penyelidikan tersebut bertujuan mendaulatkan kebudayaan Melayu selaras dengan visi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk melihara dan mengembangmajukan warisan bangsa budaya Melayu demi mengangkat martabat serta maruah bangsa Melayu serta menghargai seni pantun agar kekal menjadi warisan turun-temurun di samping juga sebagai khazanah milik generasi akan datang. Dengan bahan itu tadi, berita daerah sampai ke penghujungnya. Hingga bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.